Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kepada kami akan membentangkan tugasan kedua iaitu rancangan pengajaran kemahiran olahraga lah. Kepada kami terdiri daripada saya Khairul Faizi bin Al-Basit, Hafiz Iqmal bin Khairuddin dan yang ketiga adalah As-Solihin bin Safri. InsyaAllah. Jadi saya akan teruskan pertentangan. Rancangan pengajaran kemahiran yang kami lakukan ni adalah mata pelajaran dia pendidikan jasmani dan kesihatan lah. Kelas tahun 5, bagi murid tahun 5 dan bilangan murid adalah sampai 24 orang. Bertarikh pada 4 Ogos 2022 pada hari Rabu. Masa pula pada pukul 2.30 petang hingga 3.30 petang, 1 jam lah. Sebenarnya tajuk dia lontar peluru. Mereka akan main lontar peluru. Pengetahuan sedia ada murid. Murid pernah melakukan aktiviti lontar peluru semasa kami bersekolah pada tahun lepas. Jadi apakah objektif dia? Pada akhir pengajaran ni, pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid akan dapat dari segi psikomotornya, mereka akan dapat membuat lontaran yang betul mengikut fasa-fasa tertentu. Dari segi kognitif pula, mereka dapat menerangkan teknik melontar dengan baik selepas aktiviti lontar peluru. Dan dari segi efektifnya, dapat meningkatkan keyakinan diri murid melalui aktiviti yang dijalankan iaitu lontar peluru. Dan nilai yang dapat diterapkan dalam diri murid pula dapat nilai fokus dan keyakinan diri. Seterusnya bahan bantu mengajar pula whistle, kon, peluru besi dan bola softball. Jadi saya akan teruskan dengan permulaan. Dipersilakan Solihin bin Safri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya As-Solihin bin Safri. Jadi saya akan menerangkan tentang permulaan, bahagian permulaan, dan masa yang diambil pada bahagian permulaan ni adalah sebanyak 10 minit. Jadi antara aktiviti yang ada dalam bahagian permulaan ni, yang pertama itu lari statik. Lari statik ni, murid dikehendaki untuk melakukan aktiviti larian statik pelbagai kelajuan sebanyak 3 pusingan. Larian statik ni ada 3. Yang pertama secara perlahan, kedua secara sederhana dan ketiga secara laju. Yang kedua, regangan tumpuan anggota bersasar. Antara bahagian ataupun otot yang ditumpukan adalah yang pertama pectoralis major, bahagian dada, bahagian sini. Yang kedua trapezius, bahagian bahu, bicep atas lengan, tricep, bahagian bawah lengan, dan yang seterusnya deltoid, pangkal lengan. Untuk regangan, ni ada juga beberapa bahagian otot yang ditekankan, iaitu yang pertama regangan otot sisi leher. Yang pertama, yang pelajar mendongak kepala ke atas, kemudian ke bawah, ke kiri dan ke kanan dengan menolak menggunakan tangan secara lembut dalam kiraan 8 saat setiap pergerakan. Seterusnya regangan otot lengan dan tangan. Yang pertama, pelajar membengkokkan tapak tangan kiri ke depan macam ni, dan ke belakang selama 8 saat. Dan yang kedua, pelajar mengulang aktiviti yang sama untuk tangan kanan pula. Yang ketiga, pelajar memusingkan lengan kiri sebanyak 8 pusingan, pusing sebanyak 8 kali. Yang seterusnya, pelajar mengulang aktiviti yang sama pada lengan kanan sebanyak 8 pusingan juga. Untuk regangan seterusnya adalah regangan otot pinggang. Di bahagian bawah, di bahagian pinggang, pelajar secara perlahan-lahan membengkokkan pinggang ke kanan sambil tangan kanan menahan di sini di pinggang, tangan kanan di pinggang, dan tangan kiri diangkat menghala ke kanan. Dan seterusnya pelajar aktiviti yang sama juga diulang pada pinggang kiri, tangan kiri di pinggang kiri dan tangan kanan ke sebelah kiri sebanyak kiraan 8 saat. Ini antara organisasi murid dan guru sewaktu sesi memanaskan badan dan regangan badan. Tujuannya adalah apabila kita panaskan badan, murid akan lebih bersedialah, otot-otot akan lebih bersedia untuk melakukan aktiviti
sukan dan sebagainya. Okey. Seterusnya Baiklah, nama saya Hafiz Ikmal bin Khairuddin dan saya akan sambung pembentangan dengan fasa perkembangan iaitu unsur maju 1 dan unsur maju 2. Jadi untuk fasa perkembangan ni masa yang diperuntukkan adalah 35 minit. Jadi akan ada 2 aktiviti unsur maju iaitu lontar peluru statik dan juga lontar peluru dengan 1 langkah. Untuk lontar peluru statik iaitu unsur maju 1, pelajar akan dibahagikan kepada 2 kumpulan. Pelajar akan membuat 2 barisan dan mengambil bola softball. Seterusnya pelajar kumpulan A akan membaling bola kepada pelajar kumpulan B dan pelajar kumpulan B akan membaling balik bola tersebut kepada pelajar kumpulan A. Balingan dibenarkan bahagian atas bahu dan secara statik sahaja dan pelajar perlu mengelak badan dari tekanan bola. Jadinya akan ada 2 kumpulan, kumpulan A dan kumpulan B. Kumpulan A ni dia perlu baling bola kepada kumpulan B dan kumpulan B akan baling balik bola kepada kumpulan A. Jadi cara balingan dia, balingan benda bahagian anggota badan yang bergerak hanyalah bahagian atas sahaja, bahu, lengan dan sebagainya lah. Dan pelajar dia tidak boleh ada pergerakan kaki. Maknanya pelajar baling tu stay je, statik je. Lepas tu bola tu apabila pelajar membaling bola, lepas tu pelajar yang bola dibaling ke arah dia tu perlulah mengelak daripada tekanan bola. Jadi kita boleh tengok daripada gambar di sebelah ni, akan ada 2 kumpulan, kumpulan A dan kumpulan B membuat barisan. Jadi kumpulan A ni akan membaling bola kepada kumpulan B dan kumpulan B perlulah mengelak daripada tekanan bola. Dan begitu juga kumpulan B akan membaling bola kepada kumpulan A dan kumpulan A perlulah mengelak daripada tekanan bola. Dan yang paling penting sekali, cara balingan dia adalah statik sahaja. Itu untuk unsur maju 1, aktiviti 1. Untuk unsur maju 2, aktiviti 2 iaitu lontar peluru dengan 1 langkah. Yang pertama, guru mengambil skitel dan buat 1 barisan. Aktiviti membaling mengulangi langkah keempat dalam unsur maju 1 iaitu pelajar kumpulan A akan membaling bola kepada pelajar kumpulan B dan murid kumpulan B akan membaling balik bola kepada murid kumpulan A. Lepas tu lontaran dilakukan secara membuat 1 lajak ke hadapan dalam garisan skitel. Ajakan yang dilakukan tidak melepasi garisan. Dan yang kelima, selepas membaling, kedua kumpulan menukarkan tempat antara satu sama lain dan kumpulan B akan mengulangi langkah kedua dalam unsur maju 2. Jadi yang pertama, guru akan mengambil skitel untuk buat barisan. Okey, lepas tu pelajar akan ulanglah langkah keempat dalam unsur maju 1 ni. Unsur maju 1 di mana pelajar akan membaling bola kepada pelajar kumpulan lain. Tapi kat sini unsur maju 2 ni dia ditambah dengan 1 step lagi iaitu membaling bola sambil lajak ke hadapan 1 langkah. Okey. Dan yang paling penting, balingan apabila buat lajakan, pelajar tak boleh melepasi garisan tu. Okey, selepas kumpulan A settle, kumpulan B pula dia tukar tempat dengan kumpulan A. Jadi kita tengoklah dalam gambar ni. Contoh yang ini adalah skitel, ada barisan. Jadi kumpulan A akan membaling bola kepada kumpulan B dengan membuat 1 lajakan ke hadapan. Apabila selesai kumpulan A ni, maka dia tukar tempat dengan kumpulan B pula. Kumpulan B pula baling bola kepada kumpulan A. Jadi itulah untuk 2 aktiviti, 2 unsur maju dalam fasa perkembangan. Jadi seterusnya, kita bagi pada permainan kecil dalam fasa perkembangan juga. Jadi nama permainan kecil ni adalah throw by throw. Jadi macam mana tata cara permainan kecil ni?
First sekali, guru akan bahagikan murid pada dua kumpulan iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Seterusnya, guru akan menerangkanlah aktiviti ni macam mana yang akan dijalankan kepada murid. First sekali, murid akan baris dalam dua baris. Itu bermaksud dua barisan tu adalah barisan A dan barisan B. Kita lihat pada gambar. Barisan A di depan, barisan B di hadapannya ataupun bertentangan lah. Seterusnya, murid mencari pasangan untuk membuat lontaran. Cari pasangan lah untuk membuat lontaran. Seterusnya murid akan membuat lontaran pegangan mengikut 3 jari terlebih dahulu lah. Jadi untuk first ni akan buat lontaran ni guna 3 jari dahulu. Dan sebelum memulakan tu, guru akan meniup wisil. Wisil tu ditiup menandakan kumpulan A boleh membuat lontaran, manakala kumpulan B boleh bersedia untuk menerima bola. Jadi sebelum dia nak membuat lontaran tu, kumpulan A tu, dia akan dengar wisil terlebih dahulu. Bola dibiarkan jatuh ke tanah dan wisil ditiup menandakan kumpulan B perlu bergerak serentak untuk mengambil bola tersebut. Jadi kumpulan A akan dengar wisil dan akan buat lontaran, dan seterusnya bila bola tu jatuh ke tanah, wisil pula ditiup kali kedua untuk kumpulan B ni akan bergerak serentak untuk menguntit bola ataupun mengambil bola tersebut. Kumpulan B bersedia untuk membuat lontaran di tempat masing-masing. Jadi seterusnya langkah yang ketiga sehinggalah langkah saya sebutkan tadi, yang kumpulan B bersedia untuk melontaran di tempat masing-masing itu diulangi pula oleh kumpulan B. Maksudnya kumpulan B pula akan menunggu guru meniup wisil untuk membuat lontaran, dan kumpulan A pula setelah bola jatuh ke tanah, kumpulan A akan menunggu wisil itu ditiup oleh guru untuk bersedia untuk mengambil bola yang jatuh ke tanah tu. Seterusnya, wisil ditiup sebanyak 2 kali secara berterusan, menyediakan murid perlu menukar teknik pegangan melontaran kepada pegangan 5 jari pula. Seterusnya bila wisil ditiup sebanyak 2 kali secara berterusan, mereka akan bertukar teknik iaitu pegang pada 5 jari pula. Langkah 4 sehinggalah langkah yang sebelum tadi diulangi oleh kumpulan A dan B, tetapi di segi teknik 5 jari pula lah. Maksudnya situ permainan kecil ni berkisarkan pasal lontaran berpasangan lah. Jadi kalau kita lihat gambar ni sendiri, jarak je sebanyak 10 meter lah dia punya ni. Tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Dan bola yang dipakai pula bola softball, dan rasanya itu tidak berbahaya lah. Kalau pakai bola yang lontar peluru yang sebenar tu agak berbahaya untuk buatkan permainan kecil ni, sebab bola tu akan berat kan. Bola softball dia ringan dan whistle akan gunakan oleh guru, dan kon ni kita akan letak di sekeliling kumpulan tu, letak atas 2, bawah 2, kiri kanan lah. Jadi itu untuk permainan kecil. Seterusnya kita pergi pada fasa yang terakhir, itu fasa penutup. Cuba sediakan asal. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita pergi pada fasa yang terakhir iaitu fasa penutup. Di fasa penutup ni diberi 15 minit. Kami letakkan untuk 15 minit. Yang pertama untuk aktiviti cooling down ataupun menyejukkan badan. Okay, antara aktiviti yang dilakukan adalah yang pertama, murid melakukan pergerakan yang sama semasa aktiviti memanaskan badan. Cuma apabila diubah kepada menyejukkan badan, ia bermula daripada bahagian bawah, iaitu bahagian kaki sehingga ke kepala. Maksudnya regangan bermula daripada bahagian kaki dengan kiraan yang sama, iaitu kiraan 8 sehingga dengan kiraan 8 juga kepada kepala. Yang kedua, murid menarik nafas sebanyak 3 kali dengan menarik nafas dari hidung dan dihembuskan melalui mulut. Yang ketiga, nafas terakhir ditahan dengan kiraan 8 saat. Dengan kiraan 8 dan dihembus dengan kuat. Okay, seterusnya kedua, aktiviti rumusan. Aktiviti rumusan ni adalah yang pertama, murid merumuskan pelajaran bersama guru. Maksudnya apakah pelajaran yang dipelajari oleh murid dan guru semasa aktiviti lontar peluru. Maksudnya apakah teknik yang betul, mula-mula menyatakan teknik lontar peluru yang betul. Yang ketiga, guru merekod dan membuat penilaian kepada murid sama ada murid ni berjaya ataupun tidak melakukan aktiviti lontar peluru dengan baik ataupun tidak. Okey. Bagi
penyusunan organisasi kat situ. Kita buat aktiviti menunjukkan badan ni. Guru berada di hadapan dan murid-murid melihat guru menunjukkan cara yang betul untuk menunjukkan badan. Okey, aktiviti menunjukkan badan ni penting sebab apa? Bagi meminimumkan kecederaan dan semasa aktiviti lah. Kita dah buat aktiviti, kita nak bagi dia cool down, maksudnya berehat, aktiviti otot tu rehat. So cooling down ni amat penting dilakukan selepas semua aktiviti sukan. Aktiviti sukan. Okay, sekian saja daripada kami. Itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.